wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan ikut kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW diutuskan kepada kita 12 Rabiul Awal. Waktu Nabi SAW dilahirkan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sejarah sirah menceritakan bagaimana bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah. Bonda Nabi SAW bernama Abdullah, dan Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam Muhammad merupakan salah seorang daripada anak Abdul Muttalib yang telah diundi untuk disembelih, dikorbankan. Nabi SAW sebut, aku ni anak daripada dua orang yang nak disembelih. Yang pertama Nabi Ibrahim AS, yang kedua ialah ayah dia yang nama dia Abdullah. Waktu Abdul Muttalib dapat, dia niat nak dapat, seandainya dapat 10 orang anak, maka 10 orang anak laki-laki, maka dia bernazar untuk dia sembelih salah seorang daripada anak. Dan waktu cabut undi, yang keluar nama dia tuan-tuan sekalian, yang cabut undi lagi, keluar nama dia lagi. Dan Abdullah merupakan anak dia yang paling dia sayang sekali, yang paling segaknya, yang paling baiknya, yang paling taatnya, yang paling solehnya anak itu. Lalu subhanallah, dan akhirnya atas nasihat daripada orang-orang yang alim di kalangan mereka untuk mengganti unta, dengan setiap cabutan undi itu 10 ekor unta. Cabut 10, cabut 10 kali cabut undi jadi 10 Salih Muhammad. Maksud 10 kali 10 jadi 100. Sebab tu diat niat Ustaz Jumat disebut sebagai diat gantikan.
salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau dia hukum apa dia panggil Sayyidina Muhammad hudud qisas, hukum balas balik, boleh ganti dengan diat. Diatnya nilai 100 ekor unta berdasarkan apa yang berlaku kepada Abdullah. Lalu tuan-tuan sekalian salih ala Sayyidina Muhammad, itulah Abdullah ayah kepada bila Nabi SAW dalam kandungan mak dia sekitar 4 bulan kandungan, ayah dia wafat. Tinggal mak seorang-seorang. Waktu mak ni mengandungkan salih ala sampailah hari kelahiran Nabi SAW. Waktu lahirnya Nabi SAW, dalam sirah menceritakan keluar cahaya. Salih ala Sayyidina Muhammad, keluar cahaya daripada dia bercahaya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak cerita yang Nabi SAW ni orang biasa, sedangkan waktu kelahiran dia, salih ala Sayyidina Muhammad, keluar cahaya daripada rahim ibu dia. Nabi SAW manusia biasa, tetapi dia manusia mulia. Ingat ni tak? Nah, waktu tu ada satu dia panggil salih ala Sayyidina Muhammad, api majusi yang tak pernah terpadam. 1000 tahun dah menyala, ada orang jaga. Asal nak terpadam, turun makin kecil api tu, dimasukkan kayu, dimasukkan batu, akhirnya menyala lagi. Api tak pernah terpadam, api majusi. 1000 tahun malam tu terpadam. Istana Raja Parsi runtuh malam tu, salih ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan banyak keajaiban yang berlaku pada malam Nabi SAW dilahirkan, menunjukkan tanda-tanda bahawa Nabi akhir zaman. Nasrani cerita dah. Dan orang-orang alim daripada kalangan orang Yahudi dan Nasrani, bila tahu kisah ni jadi, apa yang berlaku pada malam tersebut, dia tahu dah bahawa telah lahir Nabi akhir zaman. Tuan-tuan, salih alaihi wasallam, pada hari kelahiran Nabi SAW, bila Nabi SAW lahir, tuan-tuan, yang pertamanya tuan-tuan, urat dia panggil apa? Tali pusat dah siap putus dah. Tali siap dah siap, tali pusat dah siap terpotong. Kemudian dah siap di khatan. Khatan siap dah, tak perlu lagi nak khatan, siap khatan. Yang ketiga, rambutnya telah siap disikat. Maksudnya waktu lahir bayi yang namanya Muhammad ni, tuan-tuan sekalian, bersiap dah. Tuan-tuan faham tak ni? Kita anak-anak kita lahir ni, tuan-tuan sekalian, semua dengan berdarah-darahnya, dengan menangisnya, dengan, faham tak tuan-tuan? Tapi Nabi SAW lahir dalam keadaan tubuh dia siap, telah siap dibersihkan. Cantik lah. Dalam riwayat sebut bagaimana Nabi lahir dalam keadaan dia sedang bersujud. Wallahu a'lam. Lalu tuan-tuan, antara orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi SAW, tuan-tuan tahu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab, pak saudara Nabi SAW, ambil ni, baby ni, bawa pi sampai ke salih ala Sayyidina Muhammad, kawasan Kaabah. Isytihar, seronok, gembira, sebab dia dapat anak saudara yang sangat comel, yang sangat cantik. Lalu datuk dia Abdul Muttalib menamakan Nabi SAW dengan nama Muhammad, yang maksud yang terpuji. Yang nama Muhammad ni tak ada siapa yang pakai sebelum daripada Nabi SAW. Tak ada orang pakai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama ni rupa-rupanya Allah dah set dah, dan Allah dah bagi tahu dah bahawa nama ni akan muncul. Beberapa nama yang telah Allah sebutkan, antaranya Muhammad, antaranya Ahmad. Bagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam pernah cerita kepada kaum dia, nanti akan lahir seorang Nabi akhir zaman yang nama dia Ahmad. Allah petik ayat perkataan Nabi Isa ni dalam Al-Quran. Dalam hadis daripada seorang tabi'in namanya Qatadah radhiyallahu anhu, tercatat dalam tafsir At-Tabari,
menyebutkan bahawa Nabi Musa alaihi salam, kita ni tuan-tuan sekalian, makin turun angkat turun nak kena ikat kat hidung pak gaya ni. Nabi Musa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad pernah satu ketika dialog dengan Allah. Saya nak cerita ni tuan-tuan, ni betapa mulianya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak merasa mulia sebab kita tak kenal Nabi kita sebenarnya. Bila kita duduk dalam situasi, contoh, kita dapat nikmat tangan Allah bagi ni tuan-tuan. Dia satu nikmat yang sangat besar. Tapi bila kita duduk dengan tangan ni daripada kita kecil sampai kita besar, kita tak berasa tangan ni satu nikmat kat kita. Tuan-tuan faham tak ni? Ni macam saya ni hari ni minit ni. Cerita dia jatuh basikal. Saya jatuh basikal. Hari Ustaz Azhar itu jatuh basikal tu, hari tu saya jatuh basikal. Dia panggil hari Ustaz jatuh basikal. Saya jatuh pagi, Ustaz Azhar jatuh petang. Ustaz Azhar lagi teruk tuan, patah. Oh, ada pun lagi comel, ya Allah. Simpan pula. Oh, ni saya got. Ni baru Akademi Fantasia. Sini. Tes. Oh, ada. Yang mahal simpan nak bagi siapa tau. Ada. Oh, okey. Baik, ni bu sedap pakai tuan. Yang kali saya main bagi yang ni lah. Oh, lebih lah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cerita dia. Jatuh basikal. Ustaz Azaidul lagi lah tuan-tuan, patah tangan, patah gigi, patah rahang. Saya ni putus ACL. Ligamen yang nak pegang lutut tu. Jatuh macam mana, tak tahulah twisted ke macam mana, putus. Jadi sorry saya maafkan. Waktu tu baru berasa nikmat kaki, ya Allah. Dulu tak, benda duduk dengan kita tak rasa. Macam tu kita ni, umat lain jealous dengan kita ni tuan-tuan. Umat lain jealous dengan kita ni. Bahkan Nabi pun minta nak jadi macam kita ni, umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tafsir Imam At-Tabari saya sebut tadi ni, yang riwayat dia sampai kepada seorang tabi'in nama Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi Musa alaihissalam tengok dalam kitab Taurat. Dia kata, "Ya Allah, aku tengok dalam Taurat ni ada satu umat yang mereka ni merupakan sebaik-baik umat. Ya Allah, jadikan mereka itu umatku." Kata Nabi Musa. Allah kata, "Wahai Musa, itu umatnya Ahmad." Oh tuan-tuan, dalam umat yang ada, daripada umat Nabi Adam sampai umat paling akhir nanti, sampai daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihissalam, kita ni Allah sebut kita ni khairu ummah. Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat yang Allah keluarkan daripada sekalian manusia. Tuan-tuan, Allah iktiraf kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tak berasa hebat sebab kita tak kenal Nabi kita, tuan-tuan. Nabi Musa kata, "Ya Allah, boleh tak jadikan mereka tu umatku?" Allah kata, "Mereka umatnya Ahmad." Allahu Rabbi. Ya Allah, aku lihat dalam kitab Taurat ini ada satu umat yang mereka ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, datangnya lambat, datangnya akhir, tapi mereka lah yang paling awal akan masuk syurga, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ini nikmat besar tuan-tuan Allah bagi dah. Ini dia antara nikmat terbesar Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad SAW. Tahu apa dia?
dapat clearance awal nanti nak masuk syurga. Kita datang last kali ni, sepatutnya datang last lah. First come first serve kan, first come first serve. Ini potong queue di depan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan boleh bayang tak kalau kita ni, kita yang duduk kat sini je, tak payahlah ramai-ramai kita kat sini ya. Mai sorang-sorang beratok. Ramai malam ni alhamdulillah, saya ingat 3,000 ada. Buat sedap hati. Tuan-tuan, kalau kita yang duk ada ni beratok sorang-sorang. Mula jam 8 malam kita nak cek sorang-sorang. Balik bila? Mula dengan ustaz dulu datang. Haji dulu depan. Haji, balik umur apa? 11. RM1 yang pertama tu Haji dapat dah ni. Dapat mana? Belanja ke mana? Halal ke haram? Halal, haram. Dulu pergi beli tu yang apa? Ingat tak dulu kita beli tu kan yang koyak 10 sen. Ingat? Tikam. Beli tikam. Dapat apa tak? Dapat apa? Tikam sekian terima kasih. Tikam sekian terima kasih. Dapat apa? Dapat tu apa saya yang tentera plastik tu. Dia ni dapat yang tiup bubuh kat ujung tu, tiup jadi belon tu, dapat tu. Gam tu. Ni saya nak tanya, judi tak benda tu? Saya tanya, duk mengaji banyak ni, judi tak mengaji? Judi tak? Judi tu, anda tahu tak? Tu judi tu. Beli waktu tu balik dah. Balik dah. Waktu beli tu balik dah. Ada dosa tak tuan? Dosa, Allah tanya. Mana saya tahu? Orang ni kata okey. Siapa? Tokek kedai tu. Dia nak jual. Tokek kedai tu kata okey. Allah kata, pergi cari tokek kedai tu. Pergi cari tokek kedai. Dia kata halal kan? Dia kata halal. Pergi cari tokek kedai tu. Kita pergi cari pula tokek kedai tu. Ni nak lepas tu dah, jangan main-main. Satu benda satgi ni, satu benda tu aja satgi boleh menyebabkan kita masuk neraka. Jangan main-main. Cari orang tu, cari orang ni. Tuan-tuan agak RM1, lepas tu RM1 lagi, lepas tu RM1 lagi, lepas tu RM1 lagi, lepas tu sampai umur apa nanti aja? Ha? Masya Allah. 58. Tuan-tuan, Allah SWT agak-agak berapa lama nak kira tentang RM1. Faham tak ni? Tu tak kira yang lain lagi. Allah kata takkan berganjak kaki anak Adam sampai 4 perkara tu. Di antara dia usia muda, di mana dia habiskan. Mak ni tengok pula Musaimat tuan-tuan, waktu umur 18 tahun pergi duduk berdating pula dengan siapa pula dah. Ni bukan haji ni, yang lain. Saya duduk tengok dia pula pergi dating dengan siapa malam. Dah saya main serkat jarang. Tuan-tuan sekalian, subhanallah tuan-tuan, agak-agaklah nak soal jawab seorang tu ambil masa berapa lama? Berapa lama nak ambil masa? Boleh faham tak ni? Hidupnya mungkin tuan-tuan, waktu kita ke akhirat nanti, waktu hidup di dunia mungkin 50, 60 tahun, 60, 70 tahun, tapi nak soal satu tu baru seorang. Bayangkan satu kaum, bayangkan nak kena tunggu satu umat, satu nabi, satu umat dia. Dan kita ni umat paling last kali, last kali tu. Subhanallah tuan-tuan, agak-agak berapa lama kita nak tunggu kat padang mahsyar sampai selesai semua umat baru nak kira umat kita ni. Boleh faham tak? Tak ada. Dengan kemuliaan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, apa Allah buat? Allah hantar kita pergi selesai dulu. Ini bukan touch and go lagi ni, smart tag, langsung pergi depan. Dalam kitab An-Nihayah karangan Imam Ibn Kathir cerita waktu Allah panggil neraka Allah panggil. Waktu nak panggil neraka tu, malaikat tanya,
umat Muhammad dan umat Muhammad. Umat Muhammad dah tunggu dah kat depan. Mereka merupakan kumpulan paling hadapan yang nak disoal. Kita depan sekali. Subhanallah. Untung nak jadi umat Nabi Muhammad ni. Untung tuan, kita yang tak tahu. Kita tak merasa untung. Bukan setakat tu masuk syurga. Waktu nak masuk syurga, Nabi kita yang pi ketuk pintu syurga. Nabi kita yang pergi pegang gelang di depan pintu syurga tu, ketuk, teng, tu Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita duduk di belakang dia. Kita selesai masuk syurga, baru Nuh yang lain-lain akan masuk syurga. Tuan-tuan, nikmat Allah bagi kat umat Nabi Muhammad SAW. Dalam syurga, dalam riwayat sebut ada 120 saf. 120 saf. 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad SAW. Walhal kita paling last, kita paling kecil, kita umat paling tak panjang umur. Nak sebut pendek umur rasa macam tak gamak nak sebut dah. Tak panjang umur, nak banding dengan umat dulu 1000 tahun, umur 800 tahun umur. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang hidup 1000 tahun? 1000 tahun. Pak Long umur apa Pak Long? Alhamdulillah 700 tahun. Subhanallah. Tanya Tuan Haji tadi, berapa Tuan Haji? 580 tahun. Ada anak dara seorang duk cari calon suami, umur apa? 250. Mudah. Tuan-tuan, subhanallah. Kita kata Nabi SAW baina sitin ila sab'in, 60-70 tahun ya. Tapi kita paling ramai dalam syurga Allah SWT. Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa kata lagi, ya Allah, aku tengoklah kitab Taurat ni ada satu umat yang mereka menghafaz kitab-kitab mereka yang tak pernah dilakukan oleh umat sebelum. Dia hafaz kitab. Anak-anak kita hafaz Quran tuan-tuan ni. Satu perkembangan sangat positif sekarang ni, ramai orang hafaz Quran empat kita ni. Ramai orang hafaz Quran. Satu ketika dulu tak ramai macam ni. Sekarang ni ramai kan. Tuan-tuan ingat senang nak hafal Quran? Jangan main tuan. Susah pun nak hafal Quran. Tuan-tuan try tak percaya? Kita try tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 1 lupa. Ni ayat 5, ayat 2 lupa. Kalau tuan-tuan ingat senang nak hafal Quran. Sebab tu saya sangat respect budak-budak hafal Quran ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat majlis, panggil budak-budak tahfiz Quran, tuan-tuan letak mereka tempat selayak ni. Sungguh tuan, sebab mereka sangat mulia. Ni 30 juzuk Quran dalam dada dengan main-main. Kita 30 juzuk Quran atas dada. Lah handphone. Saya ada tahfiz, saya tahu tuan. 4:30 pagi bangun dah. Pelajar tahfiz, anak kita umur 10 tahun tuan-tuan. Anak saya khatam Quran habis 30 juzuk umur 12 tahun. 13 tahun buat syahadah, lah ni duduk di Yaman, duduk di Turki sekarang ni tengok mengaji. Saya hantar dia pergi Turki umur dia 14 tahun. Dan ni umur dia 15 tahun. 16 tahun. Saya lihat dia mana. Waktu umur 9 tahun, 10 tahun duk hafal Quran lah. Anak kita ni 10 tahun hafal Quran lah. Anak kita 10 tahun main Beyblade ni. Beyblade. Kali nampak ni. Kita dulu umur 10 tahun panjat pokok jambu tuan-tuan, jatuh kepala dulu. Ingat tak? Kayu basikal Willy. Wah, dulu kita. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Anak kita lah ni umur 10 tahun tahajud tak pernah tinggal tiap-tiap malam. Kita tengok di madrasah. Tiap-tiap malam tahajud tak pernah tinggal. Anak kita yang doa hafaz Quran tu. Sebab tak tahajud dia akan ganggu hafazan Quran. Anak kita 2 rakaat sebelum ayat subuh tak pernah tinggal. 10 minit sebelum azan subuh duduk sah dah tuan-tuan. Anak kita yang hafaz Quran tu. Jauh lebih mulia pada kita ni. Tu anak yang hafaz Quran.
Duk ulang Quran, tuan-tuan dia bayang satu huruf Quran 10 pahala. Setiap hari entah berapa ribu huruf dia baca dan dia ulang-ulang pada setiap hari. Tu anak kita tu. Subhanallah, tuan-tuan tahu mulianya dia. Sebab tu jangan pandang tak baik budak-budak hafaz Quran. Jangan pelekeh. Kita kadang buat majlis bagi panggil anak-anak hafaz Quran, budak tahfiz Quran. Kadang-kadang hantar makanan lebihan kepada budak hafaz Quran. Saya sangat marah tuan. Saya tak suka, jangan buat perangai macam tu. Tuan-tuan buat kenduri lauk tak habis. Kena pergi hantar longgok dekat budak-budak tahfiz. Jangan hina dia sampai macam tu. Kata ustaz, kami barang tak habis, kami nak bagi siapa? Kami sedekah lah. Nak sedekah barang elok. Jangan sedekah barang tak habis. Faham tak ni? Kalau tuan-tuan betul-betul nak buat sedekah, tuan-tuan bagi tahu siap-siap. Ni hari ni kami kenduri nak ambil bahagian ni, kami nak sedekah kat pelajar tahfiz. Tu baru sedekah. Ini tak habis. Kalau habis tuan-tuan tak hantar. Pula tu dah hantar pukul 5.30, pukul 6. Masaknya pukul berapa pagi tadi ni? Dah berbuih dah tuan-tuan kadang-kadang. Budak-budak tu makan habis sakit perut. Ni benda duk jadi tuan-tuan. Saya simak, tempat saya kena sekali. Ramai pelajar-pelajar kita terpaksa pergi tuan-tuan sekalian dekat pusat kesihatan. Akhirnya amaran hantar kat kami. Sekolah tak jaga kebersihan, sekolah tak jaga makanan. Kita pula yang kena. Lepas tu saya buat notis kat depan tu besar-besar, jangan hantar makanan luar, kami tak terima. Kalau betul nak buat kenduri, bagi duit kami buat kenduri. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang masak ambil ayam entah apa-apa, kita nak jaga budak-budak hafaz Quran, makan ayam silap sembelih sikit tuan sekalian, habis ganggu hafazan dia, tak mau. Tuan faham tak ni? Kadang mai tuan sekalian semua hantar bubuh dalam plastik sampah. Sungguh kuih-kuih yang tak habis tuan-tuan sekalian kenduri, dia letak dalam plastik sampah, ikat longgok kat depan. Saya kata, saya ambil gambar, janganlah hina orang hafaz Quran sampai macam ni. Kalau betul-betul nak buat kenduri, buat kenduri elok. Jangan hina depa sampai macam tu. Dia faham tak nak? Bagi duit. Tuan-tuan sekalian saya sebab mulia. Waktu kalau ada silap-silap baca, kadang-kadang kita panggil dia untuk jadi imam tahfiz, imam sembahyang tarawih. Saya nak pesan, kalau tuan-tuan panggil budak-budak tahfiz menjadi imam yang tarawih, sebelum sembahyang tarawih dia jadi imam, tuan-tuan jangan duk bersembang dengan dia. Sebab dia tengah duk mulang bacaan. Sekali dia duduk sorang-sorang duk mulang bacaan. Kita pula pergi duk sembang dia. Ni main mana ni? Sekolah mana? Dia macam sekolah nak baca. Awak yang sombong sangat ni, budak tahfiz bukan boleh sombong pun ni. Pak cik tanya ni kena hormatlah sama. Ya pak cik. Ni tengoklah muka pak cik ni. Aku dia ni lah, aku geram sungguh. Budak tu tengah duk mula pasal ni. Sagi tuan-tuan sekalian dia jadi imam. Bila jadi imam, biasa silap dalam bacaan waktu sembahyang, biasa tuan-tuan jangan duk heran. Betul ni. Nabi SAW pernah silap bacaan dalam sembahyang. Tuan-tuan, selepas Nabi SAW habis sembahyang, Nabi beralih pada para sahabat. Nabi kata apa? Ada di kalangan kita tadi yang berwuduknya tak sempurna sehingga mengganggu bacaan sembahyang dalam sembahyangku. Rupanya bukan salah tu tang dia saja, yang duduk belakang ni ada masalah pun mengganggu bacaan imam. Sampai macam tu. Ni dia baca tersilap sikit, Allah dia komplain lah. Tak ji tu, Pak Ji tu, ni budak tahfiz mana ambil ni, kata kat jaga masjid, baca pun silap ni, tak ada ni. Suruh dia jadi imam tengok. Yang komplain banyak tu suruh dia jadi imam tengok. Hari tu ada seorang tu, tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan, kita jadi imam sekali-sekali diketak ni macam tiap ni berterai tengok tu je. Hari tu main pakai kopiah, tengok orang lain semua tak pakai kopiah. Mana tu imam? Tu imam tak ada, nampak dia pakai kopiah, hampir jadi imam. Jangan main-main tuan-tuan. Cari kuliah, cari tak jumpa. Kuliah al-kafirun, cari hujung tak jumpa. Qul al-kafirun la amma ta'budun wala antum abidun wala antum abidun ma'bud wala antum abidun wala antum abidun ma'bud. Jangan main-main. Teringat ada seorang tu Haji, dia komplain, tengok komplain. Tu imam tu dia baca tu imam lama, orang lama baca, dia ulang baca surah lazim, ayat lazim. Ada seorang Pak Haji ni dia mengaji lebih sikit kot. Dia kata apa? Tukar tu imam lain lah. Tu baca ulang tu malam-malam maghrib, kuliah kulullah.
Isyak watin idza ja. Watin idza ja. Puluh tahun dah aku cemuih dengar. Tercemuih. Jemu. Tukang oleh sampai berita ni dekat Tuan Imam tu kecil hati dia. Cik dia. Dia kata apa? Tak apalah. Saya letak jawatan lah malam ni. Cik hati. Maju orang tua-tua. Saya letak jawatan lah. Tak apalah. Start motor bro balik. Geng-geng masjid ni semua. Macam mana kita nak buat? Tu imam tak jawatan. Merajuk pula dah untuk ni. Mesyuarat. Panggil mesyuarat AJK. Panggil mesyuarat. Macam mana kita nak buat ni? Ada seorang tu kata apa? Tuan Haji boleh jadi imam? Saya tak boleh. Saya baca Fatihah tak betul lagi. Kita mesyuarat tak tahu nak cari imam siapa. Ada seorang bagi cadangan paling bernas ni. Dia kata apa? Apa kata kita lantik Tuan Haji yang komplain banyak tu bagi dia jadi imam. Dia tak ada, dia bukan AJK mesyuarat, dia bukan AJK, kita lantik dia. Okey, setiap usaha tulis surat pergi lantik dia. Setiap usaha pun pergi jumpa. Tuan Haji, Assalamualaikum, salam. Tuan Haji, kami mesyuarat dengan sebulat suara bersetuju untuk melantik Tuan Haji jadi imam. Jadi imam? Pasal apa? Pasal tu imam yang Tuan Haji komplain tu dah berhenti dah. Berhenti dah! Akhirnya, amboi bunyi. Akhirnya, lama dah tunggu apa semua. Betul? Siapa jadi imam ni? Tak ada siapa jadi imam. Betul? Tuan Haji jadi imam. Saya jadi imam. Yalah Tuan Haji komplain banyak sangat, Tuan Haji jadi imam. Dia pun tak apalah buat macam mana. Malam tu maghrib tak pernah duduk di imam tuan-tuan. Orang tak pernah jadi imam, dia duduk belakang, dia berasa dia boleh ikut semua apa tu imam baca kat depan. Try dia pergi duduk depan tengok. Malam tu maghrib dia duduk kat depan tuan-tuan. Mai kat depan dia rasa dia nak pingsan tu. Bubak. Takut tuan. Tak apa. Disebabkan hari pertama ni nak kena impress jemaah sikit. Nak ambil surah panjang sikit. Surah apa tu? Surah Sabihis. Orang Melayu Sabih tu kira surah paling panjang Sabihis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad Said Ghamidi Fatihah dia Sa'ad Said Ghamidi yang main. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi khalaqa dia cari tak jumpa tuan-tuan. Jangan main-main ketak ni pasal lama duk cari walladhi tak jumpa. Makmum seorang belakang, rokok je lah Haji oi. Tak kan. Dia kena macam tu. Main-main. Waktu tuan-tuan, subhanallah, saya semat. Orang yang hafaz Quran ni kemuliaan. Allah bagi siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu-dulu, tuan-tuan, orang-orang alim di kalangan mereka saja yang menghafaz kitab-kitab depan ni. Mushaf limited, hanya ada kepada orang tertentu. Dan masalah dia apa? Menyembunyikan ilmu. Mereka kenal Nabi SAW lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab tu duk cerita Nabi muka macam mana, watak macam mana, akhlak macam mana. Umat-umat dulu ni akhirnya menolak kerasulan. Tahu pasal apa? Pasal Nabi bukan daripada kalangan mereka. Tu aja. Kita berhenti sekejap untuk azan. Masuk waktu dah? Silakan.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم رب هذه الصلاة القائمة على سيدنا محمد والشرف صل على سيدنا محمد. Kemudian Nabi Musa sambung lagi, Ya Allah, aku melihat dalam kitab Taurat ini ada satu umat yang mereka ini seandainya berniat untuk melakukan kebaikan, engkau kirakan pahala. Dan seandainya mereka melakukan kebaikan tersebut, engkau gandakan sehingga 100 kali ganda, Ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Kata Nabi, kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ini salah satu kemuliaan kita. Nah, umat Nabi Muhammad ni dapat satu benda yang special yang Allah tak bagi pada umat yang lain. Tuan-tuan nak buat satu baik Allah kira satu. Allah, tuan-tuan niat nak buat satu jahat, Allah tak kira apa dosa lagi. Baru niat nak buat jahat, Allah tak kira dosa lagi. Tuan-tuan buat satu jahat, Allah kira satu dosa. Itu pun tunggu nak padam aja dosa tu. Macam mana nak ampun dosa bila kita buat dosa ni? Kita buat silap, macam mana nak Allah ampun dosa kita? Yang pertama, istighfar, minta ampun. Istighfar, minta ampun. Kita istighfar atas dosa kita buat. Tuan-tuan dengar saya nak cerita elok. Kalau tuan-tuan buat salah, tuan-tuan minta maaf. Tuan-tuan buat salah kat saya, Ustaz, saya minta maaf lah. Kalau saya maafkan, patut sangat tak? Selesailah. Tuan-tuan buat salah kat saya, tuan-tuan minta maaf, saya maafkan, selesailah. Pernah tak tuan-tuan jumpa orang kata, Ustaz, saya minta maaf lah, saya buat silap kat Ustaz. Lepas tu saya pun kata apa? Oh, tak apa, saya maafkan. Dan disebabkan minta maaf tu, saya bagi hadiah satu nak. Ambil hadiah.
Kata Ustaz loh, tak apalah, terima kasih Ustaz, bagi hadiah pula Ustaz. Apa? Terima kasih pula. Nak ambil satu hadiah. Ya Allah, dua ada Ustaz ni. Terima kasih Ustaz. Apa? Tuan-tuan pernah jumpa ada orang macam ni? Kalau tuan-tuan ada jumpa orang ni, tuan-tuan abang saya teringin nak jumpa dia. Tak ada tuan-tuan. Kita buat salah kat Allah. Allah kata, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kita pergi buat, maksud kita langgar perintah Allah tu. Lalu kita minta ampun. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Allah ampun dosa kita. Bukan sekadar Allah ampun dosa kita. Allah bagi pahala dan bagi nikmat pula bila kita minta ampun tu. Faham tak ni? Tu hebatnya Allah. Dan kemuliaan ni Allah bagi kat umat Nabi Muhammad SAW. Nak cerita kita ni mulia sungguh tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad ni. Sehingga Nabi kata apa? Kalau tak ada orang buat dosa, Allah akan ganti orang lain tempat tu supaya orang tu buat dosa, dan Allah nak ampunkan dosa dia. Allah nak bagi pahala pula atas pengampunan dosa dia. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Khairan qatta'in at-tawwabun, orang yang paling baik daripada kalangan orang buat dosa ialah orang yang bertaubat atas dosa-dosa dia. Istighfar, itu istighfar. Seorang jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni tempat kampung kami ni hujan tak turun, kemarau. Nak buat apa? Apa amalan supaya hujan turun? Istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri. Istighfar. Seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, tempat kami ni saya tanam pokok tak subur, tak subur. Sungai pun kering. Istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri. Seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin lama dah tak dapat anak, zuriat keturunan tak ada. Nak buat macam mana? Istighfar. Anak murid dia, wahai Imam Hasan Al-Basri, pasal apa semua istighfar? Kau ni minta pun istighfar, hujan tak turun pun istighfar, pokok tak subur pun istighfar, tak ada anak pun istighfar. Pasal apa? Bukan aku kata, Allah sebut dalam Quran. Tuan silam muslimat. Jadi subhanallah, istighfar, kita faham istighfar tu minta ampun. Minta ampun atas dosa yang kita buat. Tapi Allah bagi pahala lagi atas apa yang kita minta. Kata Nabi SAW, man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan berikan fi kulli hammin farajan, pada setiap kesempitan itu jalan keluar, pada setiap kesedihan itu ketenangan. Wa yarduqu haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi rezeki daripada arah yang tak dia sangka-sangka. Itu istighfar, istighfar, itu istighfar. Faham tuan-tuan? Yang kedua, bila kita buat dosa, kita buat silap, kita buat apa? Kata Nabi SAW, ittabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha, kamu ikutilah kesilapan yang kamu buat itu dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sembahyang, ampun dosa. Tuan-tuan main masjid, Allah ampun dosa. Tuan-tuan jalan kaki masjid, setiap langkah pergi masjid, Allah ampun dosa. Main duduk alam sah, Allah ampun dosa. Sembahyang sujud, Allah ampun dosa. Baca Quran, Allah ampun dosa. Zikir, Allah ampun dosa. Buat amal baik, Allah ampun dosa kita. Subhanallah. Dan bukan setakat Allah ampun dosa, Allah gandakan pengampunan dosa, Allah gandakan pahala. Kita minta ampun, kita buat silap. Tadi Nabi sebut, niat nak buat jahat, niat nak buat jahat, Allah tak kira dosa lagi. Kita terbuat jahat atau terbuat, maksud bukan sengaja. Hari ni buat dosa tak hari ni? Saya tanya ni. Jawab tengok. Buat dosa tak hari ni? Oh, ada yang geleng tu. Hebat Saja nak buat kan? Saja kan nak buat dosa tu? Saja nak buat? Tak kan? Kita tak plan pun nak buat, tapi terbuat. Terbuat. Bila terbuat dosa ni bagi orang tak sengaja. Khata' ni bagi khata' ni silap.
Dan saya nak bagi faham tu dia punya sequence dia. Bila kita buat silap, antara cara nak dipadamkan dosa ialah kita buat baik. Kita buat baik. Contoh, kita sedekah. Kata Nabi SAW, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air padam api. Hadis sahih. Bila kita sedekah, Allah akan padam dosa yang kita terbuat tadi ni. Boleh faham tak ni? Tapi sedekah tu pula Allah bagi apa? 700 kali ganda punya pahala. Tuan-tuan faham tak ni? Kalau tuan-tuan guna calculation, macam mana tuan-tuan buat satu jahat, satu dosa. Satu dosa ni tak boleh nak tahan lama pun, sebab bila tuan-tuan buat baik, dia akan padam dosa ni. So tak ada lah ni. Kadang-kadang ada amalan, ya Allah ampun 10 dosa, Allah bagi 10 pahala, Allah padam 10 dosa. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. 10 pahala Allah bagi, 10 dosa Allah padam. Faham tak ni? Maksudnya dekat dosa tu dia duk jadi negatif ni. Sepatutnya lah. Ni faham tak saya duk cerita apa ni? Macam nak buah kalkulator ni bagi nampak sikit ni. Dosa ni jadi negatif ni. Pasal dia buat dosa, buat baik. Bukan sekadar Allah satu Allah bagi pahala, Allah padam. Tuan-tuan masuk pasar, pergi masuk pasar. Kat sini ada pasar apa? Pasar Perling. Pasar Perling. Tahu tak pasar Perling tu mana ni? Tak tahu? Jenis orang takpim depa jenis wali-wali, tutup wali yang pegang tasbih zikir Allah kata. Mana tak? Pergi pasar, masuk pasar. Kata Nabi SAW, man dakhala suq, siapa masuk pasar, siapa yang masuk pasar, man dakhala suq, kata Nabi SAW, fa aqra, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Macam bisa dengar mana-mana lah. Tu lepas sembahyang tu baca tu. Oh, okey, baru perasan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan keluar daripada Masjidil Haram kan, masjid dekat Baitullah, dekat Masjidil Haram. Tuan-tuan keluar arah belakang ni, pintu Salih alaihi Muhammad, King Abdul Aziz, belakang ni. Ni Menara Jam. Tuan-tuan keluar masuk ada Hotel Hilton. Tuan-tuan tengok dekat situ, dia buat satu besar punya zikir ni. Tahu pasal apa? Dalam tu semua pasar. Kan ada supermarket kan. Dia buat doa ni. Doa masuk pasar. La ilallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bil khair wa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan yang ada duit sikit, tuan-tuan pergi tempah signboard, tuan-tuan pergi pasang dekat depan pasar-pasar. Sungguh ni. Ni pahala orang cerdik, tuan-tuan, dia rebut pahala. Tahu pasal apa? Sebab siapa yang masuk baca pahala dapat kat dia. Nah, salih Muhammad. Kata Nabi SAW, salih alaihi Muhammad, man da'a ilal huda kana lahu al-ajri min ujri man tabi'a min ghairi an qusam min ujurihim syai'. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Sebab ganjaran dia sangat besar. Kata Nabi, siapa baca yang tu, kataballahu lahu alfi hasanat, akan ditulis baginya alfi ni mas juta, 1000 ribu. Alf ni ribu, 1000. Alfi 1000 kali 1000 sejuta. Sejuta pahala, sejuta kan. Wa muhiyat anhu alfi sayiat, akan dipadam sejuta dosa kan. Sejuta Ustaz. Banyak Ustaz.
Saya duk ingat dosa saya baru dalam 1000 lebih sikit tu. Juta kan. Subhanallah. Rafi'a lahu alfi darajat, akan diangkat dengan 1,000,000 darjat. Wa banallahu lahu baitun fil jannah, dan Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Hebat tak? Hebat tak ni? Faham tak ni? Hafal tak ni? Hafal tak? Hafal. Esok pergi pasar, confirm lupa baca. Duk tahu dah. Tuan-tuan, saya pun lupa macam tu. Tuan-tuan silap semat. Pasal apa Allah nak bagi besar sangat ganjaran pahala ni? Allah, benda masuk pasar aja kot. Tahu pasal apa? Pasal ramai orang lupa Allah bila masuk pasar. Diikut hawa nafsu dia. Tiap muslimat. Ni kena tanya muslimat apa pandai apa ni? Ada. Dia tak setujunya pasal wali-wali. Masuk, ingat. Tuan-tuan, saya nak cerita apa? Ini keutamaan dan kemuliaan Allah bagi kat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi subhanallah, tuan-tuan tengok, kita buat maksiat, buat dosa, subhanallah, terbuat dosa, nak buat macam mana? Allah duk tunggu nak padam aja dosa kita ni. Bila kita buat baik, Allah ampun dosa kita. Bukan zakat Allah ampun dosa, Allah bagi pula ganjaran pahala yang berganda-ganda. Ganda-ganda maksudnya. Maksudnya sepatutnya nilai dosa kita ni sentiasa duduk dalam negatif ya. Gaya nak naik sikit, satu dosa buat, Allah ampun, 10 dosa, dah negatif 10 dah. Negatif 9. Betul? Faham tak ni? Macam tak faham. Kau perlu translator ke kat sini? Kan? Tuan-tuan sekalian, buat baik ganda, buat jahat. Cumanya satu, saya risau saya ni, sembang kita-kita lah tuan-tuan. Malam ni jangan serius sangat. Tuan-tuan jangan serius sangat, relax-relax kan. Jom main, tahu tak? Serius ni penat, serius ni penat. Dia kena relax-relax, gelak-gelak sikit. Tuan-tuan, saudara Muhammad, saya fikir saya nak dapat pahala atas nikmat, atas amalan yang kita buat, syarat dia ikhlas. Faham tak ni? Syarat dia ikhlas. Tuan-tuan fikirlah, Allah cerita dalam Al-Quran tentang Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf ni? Orang-orang yang duduk di antara tembok syurga neraka. Tempat tembok ni nama Al-A'raf, mereka ni duduk situ. Pasal apa mereka ni duduk situ di antara syurga dengan neraka? Sebab dosa dan pahala sama banyak. Dosa pahala sama banyak. Lah, tadi kita duk cerita, buat satu baik Allah ganda pahala banyak, buat dosa Allah tunggu nak padam je, buat baik pun Allah padam dosa lagi. Betul tak? Macam mana ada orang yang pergi depan Allah dosa dengan pahala sama banyak? Nak mudah tuan-tuan faham, bangkit pagi-pagi buat satu baik, buat satu jahat. Satu baik tuan-tuan buat 700 kali ganda sedekah. Buat satu jahat, satu dosa. Nak bagi sama dosa dengan jahat, baik dengan jahat ni, kena buat 700 kali jahat baru sama dengan satu baik tu. Betul tak ni? Takkan jahat macam tu kot, 700 kali jahat. Tapi Allah cerita, ada orang di padang mahsyar dosa dengan pahala sama banyak. Ada orang dosa banyak pada pahala. Kita fikir, ya Allah, macam mana menjadi macam tu? Tahu pasal apa? Pasal tak semua amal kita Allah terima. Tu yang kita takut. Berasa macam ada amal, tapi rupanya tak ada. Pergi depan Allah, semayang 40 tahun dah, subhanallah. Pergi tengok, semayang ada, pahala tak ada. Ni, daripada kita subuh tadi, ni ada kita ni tahajud, bangun tahajud, ada semayang sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi. Ada yang semayang subuh berjemaah, yang Allah kata ka qiyami lailatin, seperti bangun qiyamul lail seluruh malam. Ada tadi kita semayang duha 4 rakaat, yang kata Allah akan mencukupkan sehingga ke akhirnya.
Kita semayang pula qabliyah zuhur tu 4 rakaat. Kita pula semayang ba'diyah zuhur pula 4 rakaat yang kata haramallahu taala 'alan nar. Kita semayang zuhur pula, kita semayang asar pula yang malaikat mai tengok naik atas bagi tahu aku tengok depa semayang. Semayang pula qabliyah daripada asar 4 rakaat yang Allah sebut rahimallahu imra'an, Allah merahmati, Allah mengasihi kepada orang yang semayang. Tuan-tuan muslimat, patut banyak sangat dah. Tapi daripada yang subuh tadi sampai asar ni, sampai maghrib kita semayang ni, agak-agak yang mana satu Allah terima, yang mana agaknya yang lepas sampai ke langit 7 ni. Faham tak? Ada satu benda aja, takabur. Salat semua buat amal naik sampai langit pertama, ada takabur, besar diri, rasa hebat pada orang lain, rasa macam hebat, rasa orang lain tak pandai, rasa kita aja pandai, rasa kita aja soleh, rasa kita aja rajin semayang, rasa kita lebih pada orang. Turun balik. Allah. Kalau lepas riak, takabur, ujub, semua lepas sampai nak naik lagi 7 tu, nak naik satu tingkat je lagi, tak ikhlas, turun balik. Kalau macam ni agak berapa banyak amal kita yang betul-betul naik sampai ke langit. Faham tak ni? Sebab nak dapat ikhlas dalam amal sangat susah. Tapi kalau buat maksiat ikhlas tidak, buat jahat ikhlas betul. Buat jahat ikhlas. Kalau nak ikhlas dalam buat ibadat, jangan cerita ke orang. Ciri tu ada waktu kita buat maksiat. Mana cerita ke orang buat maksiat? Alhamdulillah aku semalam pergi disko. Mana cerita ke orang? Ada orang senyap. Kalau kita buat maksiat, tak mau cerita ke orang. Tu ciri ikhlas. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ciri ikhlas. Contoh Allah Nabi SAW sebut dalam hadis, kita buat maksiat kalau boleh tangan kanan buat, tangan kiri pun tak tahu, sembunyi ke orang. Semua ciri. Kalau nak buat baik ibadat, nak dapat ikhlas, jangan tunggu orang suruh. Orang tak suruh buat. Kalau orang suruh tu belum tentu ikhlas lagi. Buatlah. Okeylah, dia buat. Tu belum tentu ikhlas lagi. Tak ni. Kalau maksiat ada tunggu orang suruh. Ada orang suruh kita buat maksiat, dah sendiri buat. Ciri ikhlas semua ada kat maksiat. Saya takut yang tu yang Allah nampak, yang ni Allah tak nampak. Faham tak ni? Patutlah ada orang pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit. Tu kita duk risau kita tu. Allahumma salli ala sayyidina ana. Jadi subhanallah dan saya selamat. Yang pertama tadi istighfar. Yang kedua, buat amal baik. Amal baik ni akan memadam dosa. Salih semat. Tu bahagian dosa. Bahagian pahala pula, ganjaran pahala pula dalam kebaikan yang kita buat. Salih alaihi Muhammad. Nabi kata, umat Nabi Muhammad SAW ni, niat sahaja nak buat baik, Allah dah kira satu pahala. InsyaAllah kita akan berhenti 8.45 Sabang. 85. Kalau kita bagi tahu time tu dia okey sikit. Okey. Kalau tadi dia blank, berapa nak berhenti ni? Faham ni? Dia stres. Kalau kita nak buat baik, kita niat je nak buat baik, Allah bagi satu pahala. Tapi kalau kita lakukan kebaikan tersebut, paling kurang Allah kira 10 kali ganda. Saya Allah semua 10 kali ganda Allah kira. Dan boleh pi sampai 700 kali ganda pahala sedekah. Dan boleh saja ada pahala yang Allah kata bagi aku sendiri kira, bagi aku sendiri kira. Tuan-tuan silam saya, iaitu puasa. Tuan-tuan silam. Jadi subhanallah, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan mereka ramai dalam syurga nanti ialah amalan-amalan pahala yang digandakan.
Kita semayang isyak, semayang maghrib tadi macam semayang 10, semayang siap-siap dah. Semayang satu aja macam semayang 10 siap-siap. Kan setiap semayang Allah kira 10 kali ganda. Waktu Nabi SAW naik Mi'raj tu, jumpa Allah, Allah bagi 50 semayang, turun naik tinggal 10. Tapi tetap Allah kata, Allah tetap kira dia umpama 50. Pasal setiap semayang Allah kira 10 kali ganda. Untung kita umat Nabi Muhammad semayang hari tu, waktu kita balik sampai sekarang dah 40 tahun dah semayang. Setiap hari kita semayang 5 waktu. Yang setiap 5 waktu semayang tu Allah kira 10 kali ganda. Maksudnya lah ni usia kita mungkin 50 tahun, tapi pahala semayang kita mungkin dah mencecah 100 tahun ke depan. Faham tak ni tuan? Saya sebut. Maka kelebihan ni Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa kata apa? Ya Allah, jadikan aku ni umat Ahmad. Allah kata, semua kemuliaan, kelebihan engkau jadikan, engkau berikan kepada umat Ahmad. Ya Allah, jadikan aku ni umat Ahmad. Nabi Musa pun minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak minta tuan-tuan. Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tak rasa hebat kan? Yang kedua, kemuliaan Nabi SAW. Allah lantik Nabi SAW jadi Rasul waktu Nabi Adam masih tanah dan air lagi. Allah lantik Nabi SAW, angkat Nabi SAW jadi Rasul, itu waktu Nabi Adam masih air dan tanah lagi, menurut satu riwayat. Yang ketiga, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dalam seluruh umat yang ada, daripada Nabi Adam sampai umat yang terakhir, daripada seluruh makhluk yang ada, daripada kalangan jin dan kalangan para malaikat, seluruh makhluk yang ada yang Allah hidupkan dalam dunia ni dan dalam alam seluruhnya ni, hanya satu nama saja yang Allah letak dekat arasy Allah. Dalam satu riwayat, Imam Malik rahimahullahu ta'ala memetik satu riwayat waktu Nabi Adam alaihi salam dijadikan. Kemudian Nabi Adam duduk dalam syurga. Daripada bisikan syaitan, akhirnya Nabi Adam AS makan buah khuldi. Tuan-tuan semua tahu kisah. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Bila duduk dalam dunia ni, dulu duduk syurga semua nikmat dapat saja, semua nikmat free. Tuan-tuan, kita ni nak kena jadi ahli syurga tuan-tuan. Tuan-tuan, kena pasakkan diri kita, calonkan diri kita ni sebagai ahli syurga. Sebab syurga tu kampung halaman kita. Kampung halaman kita. Kita memang nak balik syurga balik tuan-tuan. Kalau orang yang tahu kampung halaman dia tapi tak tahu jalan balik, tu nama orang sesat. Ha ni. Asal mana Al-Ustaz? Lepas tu tahu tak jalan balik Al-Ustaz tu? Tak tahu. Mana? Ni jalan nak baliknya macam ni, lalu kat sini keluar tol ni, sekali pergi balik orang utara, nanti jumpa KL, nanti jumpa Ipoh, nanti jumpa apa semua. Itulah jalan balik dia. Dia pergi jalan Kok Leh. Dia panggil orang sesat. Kita ni asal kampung kita nama syurga. Tok dengan nenek kita duduk syurga. Adam dan Hawa. Dan kita ni dalam perjalanan balik ke kampung halaman kita, nama syurga. Kalau tuan-tuan nak pergi satu tempat, tuan-tuan pakai GPS. Tahu GPS? Guna pun sesat. Betul. Itu GPS. Cuma bila kita set GPS ni tuan-tuan, dia ada dua benda nak guide kita tu. Yang pertama audio, yang kedua visual. Tengok, audio visual kan. Kalau tuan-tuan pakai salah satu, tuan-tuan boleh sesat. Dia silap. Tuan-tuan try tak percaya? Tuan-tuan tutup dia punya ni, video dia, tak nampak dia punya apa, visual dia, tuan-tuan dengar suara aja. Sampai tang simpang selalu silap. Saya tahu tiap hari pakai ni sampai dapat crown. Yalah tiap hari cari.
Saya ingat dulu-dulu mana ada yang ni tuan. Kalau nak pergi masjid tu ceramah, telefon AJK masjid, tunggu kat simpang. Tunggu kat simpang. Ustaz cari Shell apa-apa kampung tu, tunggu kat situ. Nanti saya pergi ambil ustaz kat situ. Dulu orang dulu. Kita pun bawa kereta lapis cari Shell tu, tanya orang semua sampai tunggu orang tu. Tunggu tak main-main. Mana pergi? Tu Haji, saya tunggu lama ni tak sampai. Allah lupa. Itu kita macam-macam panggil dulu tak. Dulu. Ni sebenarnya. Lepas tu pakai GPS. Dah ni pakai GPS. Tu Haji nak panggil ceramah. Okey. Hantar GPS main lah. Hantar location main. Okey. Tahu dia hantar location mana? Dia hantar location rumah dia. Punya banyak kita jumpa kan. Saya pergi sampai. Confirm hantar rumah dia ni. Tu Haji tadi hantar. Tadi ustaz suruh hantar location. Aku suruh hantar location masjid lah. Betul. Nak sebut ke geram kan. Macam mana dia fikir hantar location rumah dia boleh pergi masjid? Allah tak nak fikir kan. Tapi macam itulah, guna pun sesat. Tuan-tuan, saudara semua, kalau kita nak pakai GPS ni, dengar dua-dua, audio dengan saudara semua, dia punya visual dia. Tengok map dia, dengar suara dia. Tuan-tuan akan sampai. Dan ikut je jalan dia. Turn left, tuan-tuan turn left. Turn right, tuan-tuan turn right. Saudara semua. At the roundabout, go apa macam tu lah. Saya rakam suara anak saya. Dia anak saya cakap, "Satgi rombok satgi, masuk nombor 2." Anak saya kata, masuk nombor 2. Ikut sampai atas. Kalau kita tersilap jalan, dia kata, recalculating. Dia calculate balik, dia suruh tarik balik ni. Kena ni, perbetul balik jalan. Tuan-tuan, tu GPS. Demikian juga dalam hidup kita nak balik ke syurga tu, kampung halaman kita, tuan-tuan ikut GPS dia. GPS dia nama Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikut je dia. Dia suruh kona kiri, tuan-tuan kona kiri. Dia suruh kona kanan, tuan-tuan kona kanan. Tuan-tuan jangan bercanggah dengan dia, tuan-tuan akan sampai syurga. Cumanya, tuan-tuan reti tak duk tengok GPS tu sendiri kalau tak dengar suara? Tak reti. Tak. Kita ada suara dia tolong bagi tahu kat kita. Nama dia alim ulama. Alim ulama. Dia tolong duk translate kat kita. Kona kiri nah. Okey, kona kiri. Allah kata kona kanan nah, kona kanan. Tuan-tuan ikut dah, tuan-tuan akan sampai balik. Yang jadi masalah kita pada ni, suka bercanggah. Dia suruh kona kanan, kita nak kona kiri juga. Dia suruh kona kanan, nak kona kiri juga. Akhirnya tak sampai jalan. Dan GPS ni ada tempoh tamat dia. Tahu? Dia duk calculate suruh kona kau ni. Maksud dia apa? Taubatlah, taubat dah silap, taubat balik. Dah silap, taubat balik. Tahu tak sampai bila? Sampai bateri dia habis. Bateri dia habis. Demikian juga kita nak tarik balik taubat sampai bila? Sampai bateri habis. Apa dia? Mati ya. Tuan-tuan, sebab kenikmatan sebenar ada kat syurga. Tuan-tuan, dunia ni saja. Tuan-tuan tak dapat nikmat saja. Tapi kat syurga semua nikmat tuan-tuan nak semua ada. Tuan-tuan waktu hidup dia tak sihat lah, macam-macam lah, ya Allah, macam-macam. Dekat akhirat tuan-tuan dapat semua nikmat. Tak ada sakit dah, tak seronok dah. Semua nikmat. Tuan-tuan nak apa? Semua lagi. Bahkan lebih berganda lagi daripada apa yang tuan-tuan nak. Orang yang dapat nikmat paling rendah dalam syurga, orang yang paling rendah nikmatnya syurga, nikmat yang dia dapat itu 10 kali ganda lebih hebat daripada orang yang dapat nikmat paling hebat dalam dunia. Orang dapat nikmat paling hebat dalam dunia ni, dia dalam paling rendah kali ni 10 kali ganda lebih hebat lagi daripada dia. Tanah yang dimiliki oleh orang yang paling sedikit tanahnya waktu hidup di dalam syurga, dia dapat tanah paling sikit kali, nikmat paling rendah kali, ialah seluas daripada Hijaz sampai ke Syam. Kalau kita tengok location map peta Jazirah Arab tu, Jazirah Arab, Hijaz ni duduk bawah sekali ni, Yaman ni, Syam tu, sampai ke Jordan, sampai ke Palestin atas tu, Jazirah Arab tu tanah milik seorang daripada ahli syurga yang paling rendah nikmat dalam hidup. Tuan nak apa? Nak kereta hebat? Tuan tunggu ke akhirat.
Saya pun teringin kat nak kereta hebat-hebat ni kan. Faham ni Ustaz? Oh, kawan kata tu Ustaz, Lamborghini. Kalaulah ada orang wakaf kat kita sebiji syok. Dia kata, saya kata jangan harap confirm tak ada. Tak apa, kita sabar Ustaz. Kat akhirat nanti, kat syurga nanti lebih daripada jam ini kita pakai. Dan Ustaz Syamad, lalu subhanallah Ustaz Syamad tuan-tuan, Nabi Adam akhirnya dikeluarkan dari syurga. Tahu pasal apa? Makan buah khuldi asbab. Dan memang Allah nak jadikan Nabi Adam khalifah di muka bumi. Waktu duduk di dunia sedihlah Nabi Adam, sedihlah ya Allah, sedihnya. Lalu tuan-tuan, Nabi Adam minta ampun pada Allah dan Nabi Adam sebut satu perkataan, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad engkau ampunkan dosaku. Demi kemuliaan Muhammad engkau ampunkan dosaku. Macam mana Nabi Adam tahu tentang Muhammad? Walhal tak ada siapa lagi yang hidup waktu tu, melainkan dua aja, Nabi Adam dengan Hawa. Lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Allah kata, apa yang, macam mana kamu tahu tentang Muhammad? Nabi Adam kata, waktu aku dijadikan hari itu, kemudian engkau tiupkan roh, aku buka mata dan aku melihat di arash Allah tertera dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pasti tidak ada manusia yang mulia, tidak ada seseorang yang engkau gandingkan namanya dengan namamu, melainkan dia manusia yang paling mulia. Lalu Allah kata, benar, demi kemuliaan Muhammad aku ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan, tak bangga ke kita jadi umat Nabi Muhammad SAW? Sampai macam tu kemuliaan. Apabila nabinya mulia, maka umatnya mulia. Patut Allah gelarkan kita sebagai khairul ummah, sebaik-baik manusia. Baik tuan-tuan sekalian, jadi subhanallah, lepas Nabi SAW lahir, maka orang yang paling gembira ialah keluarga Nabi SAW, dan dinamakan Nabi dengan nama Muhammad. Maka waktu tu mailah kelompok-kelompok daripada orang-orang kampung yang suka untuk pi ambil anak-anak orang di bandar ini untuk disusukan. Lalu keluarlah mai daripada Bani Sa'adah, mai daripada kampung tu, mai naik rombongan-rombongan. Cuma ada satu keluarga antara keluarga yang termiskin, namanya masyhur Halimah As-Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah. Halimah ni nama dia, Sa'adah tu nama kampung dia. Mailah tuan-tuan dia dengan suami dia dan anak dia seorang. Orang lain ni semua tuan-tuan kenderaan hebat-hebat, mai pada kampung paling tidak naik Myvi. Mak ni naik Azia ke Myvi. Dia naik KI 20, tak KI 20. Kereta lama. Naik Kaldai tu pun dah tua lah. Bila naik kereta lama, dia lambat lah. Lambat. Orang lain semua pergi ke depan lah, dia tinggal lambat kat belakang. Kaldai ada sekor, unta ada sekor. Unta pun dah no'eh sangat lah. Susu pun kadang ada, kadang tak ada. Tapi yang tu je dia ada. Bila sampai kat Mekah, orang-orang yang sampai awal ni semua dah pergi ambil dah anak-anak orang tu. Ambil anak-anak. Tujuan orang-orang Mekah hantar anak-anak mereka yang kecil ni ke kampung-kampung untuk bagi kuat badan. Duduk di bandar ni jadi lemah, jadi suka main game aja, suka tengok TV ya. Pergi hantar kat kampung, panjat pokok ni, terjun lumpur tu, main hujan, lama-lama budak jadi kuat. Tak. Kita dulu jenis terjun sungai lah. Anak-anak kita ni kena hujan sikit demam. Kita dulu jatuh pokok. Balik basikal baca Quran, balik basikal curi mangga rumah orang. Kenapa? Sehari petang-petang panjat pokok tu jatuh kepala dulu pun ada. Sehat sampai lah ni. Allah, subhanallah. Anak-anak kita lah ni Allah kena demam sikit, kena hujan sikit demam. Dia hantar anak-anak dia pergi kampung supaya apa? Supaya jadi kuat tubuh badan dan punya bahasa Arab yang fasih. Jadi
Jadi amalan waktu menyusu tu hantar dah. Jadi orang-orang yang sampai awal ni dia ambil dah orang hebat. Oh ni anak orang kaya ni, oh ni anak orang kaya ni, oh anak orang kaya ni, ambil. Tinggal seorang ni nama Muhammad, siapa pun tak mau ambil. Tak pasal apa? Anak yatim. Anak yatim. Mama, ni siapa budak comel sangat ni? Oh ni nama Muhammad. Oh, ayah dia siapa? Ayah tak ada dah. Oh, siapa nak bayar nanti? Pihak tu. Tak apalah, tak apa, kami cari orang lain. Tinggal rezeki Halimatus Sa'diyah ni, baby ni je. Pergi cari semua tak ada dah. Suami dia kata apa? Tak apalah, kot budak ni boleh bawa berkat dalam hidup kita. Ambil lah. Ambil tu. Ni sepanjang jalan tadi, anak dia menangis pasal susu tak ada. Anak dia ni, dia menyusu, susu pun dah kering lah. Sebab susu tak ada, makanan tak ada, lapar. Ambil Muhammad SAW, letak susu kembung. Hisap, terlena budak tu. Ambil anak dia pula menangis tu. Hisap, sampai kenyang terlena. Suami dia kata apa? Sungguh budak ni bawa berkat. Lepas tu pula, bawa naiklah atas kaldai tu. Unta tu pula kembung susu. Pura. Oh ya Allah, tiba-tiba. Lepas tu berjalan balik. Oh, potong geng-geng tadi. Geng-geng kata apa? Halimah, ni kereta hamba tadi kan? Bila masa tukar enjin? Betul lah tuan. Laju balik. Dia kata sungguh kadang aku pun laju. Yang unta tadi pun jadi gemuk elok. Sampai dekat tempat dia kat kampung dia yang kering kontang tu. Dekat mana kambing dia hantar untuk pergi makan rumput. Dekat situ rumput jadi banyak. Jadi aku tu. Dia pergi hantar kat situ. Hari ni kita pergi hantar kambing kita pergi makan kat situ lah. Kat situ rumput banyak. Sampai orang kampung kata apa? Kalau nak hantar kambing kita pergi makan kat mana-mana, pergi tempat mana Halimah hantar kambing dia. Makan kat situ. Lalu subhanallah tuan-tuan, disebabkan dia rasa keberkatan yang macam tu, sayang nak lepas budak ni. Sampai 2 tahun pergi jumpa balik keluarga dia, kami minta extension lah. Minta sambung pasal apa? Pasal budak ni sungguh bawa berkat kami. Bawa balik. Sampailah usia Nabi 5 tahun yang kisah pembelahan dada tu, waktu tu jadi takut tu yang hantar balik. Bila hantar balik, saya kat keluarga dia, duduk dengan mak dia mak dia teringat nak pergi ziarah ayah dia tu, kubur ayah dia tu dekat Abuak tu. Pergi tuan-tuan sekalian, bawalah sampai dekat perkampungan dia. Mak dia pun sakit-sakit dan akhir mak dia pun meninggal dunia. Bila mak meninggal, Nabi tinggal seorang-seorang. Duk kemudian Abdul Muttalib pergi bawa Salih Samad, pergi ambil lalu bawa balik dan duduk dengan Abdul Muttalib beberapa ketika. Abdul Muttalib pula meninggal dunia dan akhirnya duduk dengan Abu Talib sampailah kepada peristiwa akhirnya dia berkahwin dengan Khadijah. Dan Nabi SAW tuan-tuan sentiasa membawa berkat dalam hidup kita. Selepas wafat pun kita masih duduk dalam keberkatan Nabi SAW. Dan jasa Nabi SAW sangat besar dekat kita. Satu je nak minta tuan-tuan, kita tak mampu nak balas jasa baik betapa besarnya jasa Nabi SAW kat kita. Satu je nak minta, banyakkan selawat kita kat Nabi SAW. Yang tu ya. Banyak. Nak cerita tentang kelebihan dia, cerita tentang jasa dia, tak habis lidah kita nak cerita. Satu je nak minta, banyakkan selawat kita kepada Nabi SAW. Siapa tak arti selawat? Paling kurang 10 pagi, 10 petang. Man salla alaihi yusbi 'ashran wa yumshi 'ashran adrakat syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu petangnya, 10 kali pada waktu paginya, 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Lepas subuh 10 kali, lepas asar 10 kali. Faham tak ni? Paling kurang 100 kali selawat. Paling cantik 1000 kali selawat. Paling hebat tak tahu nak kira, tak payah kira, selawat aja sepanjang waktu, Allah akan bagi segala kemuliaan kepada tuan-tuan. Sebab selawat itu sendiri Allah sebut, bukan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Kita ni siapa? Wahai orang beriman, berselawat dan salamlah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit pada perkongsian kita pada malam jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua, insya-Allah. Kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pengumuman sikit tuan. Ni ada buku saya ni, Hidup dalam Sunnah Nabi SAW. Saya susun amalan-amalan Nabi daripada bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Tuan-tuan nak follow, nak ikut, tuan-tuan tengok dalam kitab ni. Apa yang Nabi SAW buat, kita boleh tiru semua. Ini salah satu daripada cara kita nak tunjuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dalam ni banyak doa. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Fairuz, sahabat kita ada jual kat belakang sana. Dengan harga yang tertera kat sana, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Yang keduanya, saya juga tu ada satu tabung dekat situ. Tabung majlis ilmu tu, taman ilmu tu. InsyaAllah tabung tu saya sediakan untuk wakaf, sedekah dan wakaf untuk pembangunan dan pengurusan komplek Islam Darul Faizin yang saya bangunkan di Bandar Bau Kedah. Saya buat komplek 8 ekar, pengajian percuma kepada pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya. Tuan-tuan nak tumpang kemuliaannya, tuan-tuan bagi dekat situ. InsyaAllah kita nak menumpang kemuliaan budak-budak menghafaz Quran. InsyaAllah mudah-mudahan semua hasil manfaat itu akan kembali kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat insyaAllah. Tabung yang kat depan tu untuk tabung wakaf komplek Islam Darul Faizin insyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput. Saya ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan yang menunggu. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.